Hello, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam satu lagi sesi penerangan khas exam, di mana pada kali ini saya akan menerangkan mengenai ujian psikometrik untuk latihan jurawat daripada jurawat masyarakat PSL. Okey, ini adalah satu ujian di mana akan menguji sama ada korang boleh berkhidmat sebagai jurawat atau tidak. Okay, ini adalah satu misalnya untuk lantikan lah kan, daripada jururawat masyarakat naik kepada title jururawat. Okay, tapi korang patut bersedialah untuk hadapi ujian psikometrik ini, sebab ia bukan satu exam yang mudah, dia susah kalau korang tak betul-betul buat preparation dengan betul untuk hadapi psikometrik ini. Tapi jangan risau, saya akan membantu korang. Saya akan menerangkan berkaitan dengan psikometrik ini supaya anda semua boleh faham bagaimana cara untuk lulus psikometrik. Okey. Nama saya Megat Syafrizul. Saya adalah career consultant untuk Empire Jaya, di mana kepakaran saya adalah membantu para pencari kerja seperti korang semua untuk dapat pekerjaan dengan mudah. Okay? So pada kali ini saya akan fokus mengenai ujian psikometrik untuk latihan jururawat daripada jururawat masyarakat ataupun PSL. Dah ready? Okay, jom saya terangkan mengenai ujian psikometrik ini. Okay, ujian psikometrik. Dalam slide ini saya akan menerangkan mengenai cara-cara menjawab dengan betul untuk korang buat preparation dengan tepat untuk hadapi ujian nanti. Jadi jangan risau, tonton sampai habis, jangan skip, jangan tutup dan sebagainya. Tonton sampai habis sebab saya ada banyak perkara yang saya ingin ceritakan kepada anda semua. Okey. Terlebih dahulu saya terangkan mengenai tujuan exam. Okey, tujuan exam ini diadakan adalah untuk mengenal pasti, mengenal pasti calon-calon berpotensi untuk jawatan ini. Since jawatan ini adalah jawatan lantikan PSL, so korang memang dah ada potensi itu. Sekarang ni pihak SPA dia just nak tentu sahkan, dia nak semak balik korang punya personality itu, sama ada ia sesuai atau tidak untuk menjadi seorang jururawat. Dia juga bertujuan untuk mengasingkan mereka yang tidak layak oleh kerana calon terlalu ramai. So bila terlalu ramai, of course bukan semua akan berjaya ke peringkat seterusnya. So kalau korang hendak berjaya ke peringkat seterusnya, saya cadangkan untuk dengar sampai habis, sebab ada banyak perkara yang saya akan dedahkan kepada korang semua. Okay, right. 5 taras ujian untuk putaran anda untuk psikometrik ini terdapat 5 taras ujian. Dia berbentuk roda berbentuk roda so bermula daripada disiplin, kemahiran komunikasi, kebolehan kerjasama, emosi dan cara berfikir, dan juga ciri kepimpinan. So kelima-lima ciri ini, kelima-lima teras ini ataupun kelima-lima scorecard ini akan diuji dalam 100 lebih soalan yang ada dalam psikometrik nanti. Jelas So untuk jawatan, untuk jawatan jururawat, seorang jururawat dia sepatutnya mempunyai emosi yang kuat dan juga kemahiran berkomunikasi, sebab korang akan banyak bercakap dengan ramai orang, terutamanya orang-orang yang sakit tu kan. So memerlukan kemahiran komunikasi yang tepat, dan juga emosi. Emosi kena sentiasa jaga. So nanti dalam exam nanti kan, so fokus kepada dua teras ini. Dua teras ini, kemahiran komunikasi dan juga emosi dan cara berfikir. Untuk yang lain ni, dia untuk jawatan lain. So, memang akan ditanya, tapi dia tidak memberi markah yang tinggi kepada korang untuk jawatan jururawat ini. So fokus kepada dua perkara ini, tentang kemahiran komunikasi dan juga emosi dan cara berfikir. Apa itu nilaian penting yang akan diuji? Dia ada 3 kesemuanya. Ada kompetensi, ada personality dan juga integrity. So untuk korang sebagai jururawat, so antara ujian kompetensi yang akan diuji adalah dari segi yakin diri, daya tahan dan juga keberanian. So ini untuk nilaian kompetensi. Untuk personality pula, korang kena beri perhatian kepada kestabilan emosi. Kestabilan emosi.
Dan juga manakala untuk integriti pula, kena fokus dekat disiplin dan juga tanggungjawab. Okay, sebagai seorang jururawat perlu bertanggungjawab. Okay, ini bukan bermakna jawatan lain korang tak perlu bertanggungjawab. Tapi untuk jawatan ini kan, jawatan jururawat ni, ia perlu diberikan lebih penekanan. Okay? Clear Okay, clear untuk 3 penilaian ini. Alright? Okay, teruskan. Okay, bila kita bercakap tentang psikometrik kan, tentu korang pernah dengar, untuk psikometrik ini kena jawab perkara-perkara yang positif saja, kan? Betul tak? So, jadi masalahnya, apakah perkara positif tersebut? So, ini adalah 10 perkara yang diuji, yang dinilai daripada korang untuk mencongkil ciri-ciri positif yang ada dalam diri korang. Di antaranya adalah berani mencuba, tak takut gagal, sedia menerima kritikan, berlapang dada, mudah menerima dan terima orang lain, yakin pada diri sendiri, sentiasa bersangka baik, mudah mesra, bertimbang rasa dan juga tidak merasa diri sentiasa betul. So ini adalah 10 ciri positif yang dinilai daripada korang sebagai jururawat. Okay, so nanti boleh nampak soalan dalam exam yang menguji perkara-perkara ini, berikan lebih perhatian. Okey. Kalau ini ciri positif, ini pula adalah ciri negatif yang dinilai, iaitu tak pandai bergaul dengan orang, tak dapat menerima peringatan orang lain, sentiasa bersangka buruk, kurang yakin, teragak-agak, dan yang paling penting yang akhir ni, iaitu sentiasa anggap perwatakan kurang menarik. Okay, dengan ini sebagai yang kelakar, inilah satu perkara yang serius yang korang patut beri perhatian. Okay, so ini adalah 6 ciri negatif yang dinilai, yang diuji dalam exam nanti. Okay, so ini adalah ciri positif dan ini adalah ciri negatif yang dinilai. Okay. Okay, ini adalah tips menjawab untuk ujian psikometrik. Okay, jangan jawab tidak pasti ataupun sederhana. Okay, dalam exam nanti kan, dia ada beberapa pilihan jawapan A, B, C dan D tu. So, contohnya sangat pasti, tidak pasti, pasti dan sangat tidak pasti. Okay, so nanti kan dalam jawapan nanti, pilih jawapan yang ada perkataan sangat tu. Sama ada sangat kerap, sangat pasti, sangat tidak kerap ataupun sangat tidak pasti. Jangan pilih yang di tengah-tengah tu. Sebab yang tengah-tengah tu kan, dia adalah pilihan jawapan yang tidak kuat. Yang tidak kuat. Jadi pastikan dalam exam nanti pilih jawapan yang ada perkataan sangat. Okay, sangat, pasti, sangat kerap, sangat-sangat lah, macam-macam lagi lah pilihan jawapan yang ada perkataan sangat tu. Yang paling top lah, siapa yang paling bawah tu. Okay, clear kan? Ini untuk tip yang pertama. Tip yang kedua pula, okay, hati-hati dengan soalan yang berulang. Okay, so korang perlu bersikap jujur lah bila menjawab exam nanti. Sebab ada beberapa soalan yang akan diulang beberapa kali. Contohnya soalan nombor 1 dia uji tentang berani mencuba. Kemudian mungkin dia ulang balik nombor 20, kemudian nombor 30, kemudian nombor 40. Dia tujuannya adalah untuk merangkap ataupun capture korang yang cuba hendak menyembunyikan perasaan ni. Okay, cuba nak menyembunyikan sikap yang negatif. So jadi perlu bersikap jujur semasa menjawab supaya korang sentiasa konsisten. Okay, konsisten menjawab dan tidak kantoi dalam berlakunya percanggahan dalam jawapan nanti. Okay, alright. Ini adalah contoh soalan yang korang boleh lihat lah. Kalau korang yang kali pertama yang dipanggil untuk menduduki ujian psikometrik ini, so ini adalah contoh soalan yang korang cuba buat. Okay? So perkara-perkara yang dikatakan oleh keluarga saya
membuatkan saya mudah tersinggung. So, kalau korang pilih apa? Ya atau tidak? Okay, cuba jawab. Okay. Dah jawab? Okay, ni jawapan dia. Jawapan yang sepatutnya adalah tidak. Okay, sebab perasaan mudah tersinggung ni dia adalah dalam penilaian personality kestabilan emosi. Okay, kestabilan emosi. So ini emosi ini adalah salah satu ciri yang akan diuji daripada korang sebagai seorang jururawat. Okay, so perlu fokus tentang perkara ini, perlu elakkan menjawab yang negatif, iaitu yang tersinggung. Mudah cepat koyak ni, okay, cepat koyak ni adalah satu sikap yang negatif. Okay, yang kedua, okay, saya lebih gemar berdiam diri daripada menegur kesilapan rakan saya kerana saya juga melakukan kesilapan. So, pilih apa yang korang boleh berikan. A, B, C atau D. A, saya tidak setuju. B, tidak setuju. C, setuju. Dan D, sangat setuju. So, apakah pilihan jawapan korang? Okay. So, ini jawapan sebenarnya. A, sangat tidak setuju. Okay, sebab sebagai seorang bakal, okay, pegawai kerajaan, korang sepatutnya beranilah menegur kesilapan walaupun itu adalah dilakukan oleh rakan rapat korang sendiri. Okay, so ini adalah contoh dua soalan yang korang boleh praktis untuk menjawab. Okey, bagi korang yang betul-betul serius hendak lulus dalam ujian ini, okay, saya amat cadangkan supaya korang dapatkan rujukan ini, rujukan ujian psikometrik ini. Kerana dalam rujukan ini dah ada lengkap, penerangan tentang format psikometrik, 200 contoh soalan dan juga lengkap dengan jawapan serta penerangannya sekali. So korang boleh buat latihan sambil semak jawapan, sambil faham kenapa dia A, kenapa dia B, kenapa dia C dan seterusnya. Okay, so sebab tadi kan saya cakap dalam psikometrik ini korang kena jadi konsisten. Kena jujur kan. So dengan buat banyak latihan, korang boleh menjadi konsisten dan menjadi jujur semasa menjawab exam nanti. So kalau nak dapatkan rujukan ini, boleh terus klik link yang ada di ruangan komen ataupun terus pergi ke www.ujianpsikometrikonline.com untuk dapatkan rujukan ujian psikometrik versi 2023 ini yang lengkap, yang boleh membantu korang untuk buat persiapan exam dengan lebih baik. Okey, dah jelas dengan perkongsian saya tadi berkaitan dengan ujian psikometrik. Jadi, pastikan kalau korang nak betul-betul serius, betul-betul dah rasa aku mesti lulus kali ni. Dah cukup dah aku fail kan. So, pastikan dapatkan rujukan ujian psikometrik tersebut supaya persiapan exam korang menjadi lebih baik dan boleh faham dengan cepat serta menjadi konsisten semasa menjawab. Okey, dapatkan rujukan tersebut dengan klik link yang ada di bahagian komen di bawah ini Okey. Right, so jumpa lagi dalam video akan datang. Korang memang terbaik. Assalamualaikum.